Baik, dengar sini. Ini contohnya ilmu hakikatun. Seumpamanya kita ambil bab air sembahyang. Dengar baik-baik ya. Air sembahyang, jika orang nak bersembahyang, terlebih dahulu kena ada air sembahyang, iaitu air wuduk. Baik. Air wuduk itu ada dua. Semua ilmu ada dua. Ada syariat, mesti ada hakikat. Ada kulit, mesti ada isi. Baik. Di manakah isinya ilmu hakikat air sembahyang? Mana? Sebelum kita ambil sembahyang, kita kena pastikan terlebih dahulu air yang kita nak ambil untuk air sembahyang itu air yang sebenar-benar mutlak. Air apa? Air mutlak. Ini. Baik. Di manakah kita nak mencari air yang mutlak? Air mutlak itu ada 3 cirinya. Nak mengajar ilmu hakikat ini contoh ni. Bukan ilmu syariat. Ini contoh. Dan kalau nak bertanya pun mesti bertanya ilmu hakikat ni. Baik. Di manakah air yang dikatakan sebenar-benar air mutlak? Ada 3 cirinya. Pertama, tidak berbau. Tulis. Tidak berbau. Yang kedua, air itu adalah tidak bertukar warna. Yang kedua. Yang ketiga, air suci lagi menyucikan. Ini semua kita dah faham kan? Daripada dulu kita dah belajar dah. Tetapi dulu belajar syariat, sebutannya sama. Tetapi biarpun sebutan itu sama, pagi ini kita belajar lebih dalam lagi. Baik. Di manakah yang dikatakan air yang tidak berbau? Mana nak cari air yang tidak berbau? Cuba. Kalau air pahit, mesti ada klorin, bukan tak? Di sini pun sama kan? Bau klorin kadang-kadang ni. Air sembahyang, jika nak betul-betul ambil air sembahyang yang mutlak, jangan air itu sedikit pun ada baunya. Mana nak cari air yang tidak berbau? Pergi ke sungai seumpamanya. Katalah paip air ni bau klorin. Kita pergi ke sungai. Seandainya sungai pada waktu itu hari hujan, apa warna airnya? Cuba. Warna kuning lah, warna susu lah. Sedangkan air yang mutlak tidak boleh bertukar warna. Kita sudah gagal. Gagal mencari air yang tidak berbau, gagal mencari air yang tidak bertukar warna. Air hakikat tak boleh sedikit pun berbau. Jadi kalau nak ambil air sembahyang syariatin, bau klorin pun tak apa, air laut pun boleh, air embun pun boleh, air hujan boleh buat ambil air sembahyang. Tetapi jika tuan-tuan nak betul-betul ambil air sembahyang hakikatun, tak boleh sedikit pun ada bau. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Barang siapa buat syariat tidak ada hakikat apa? Batal. Barang siapa buat syariat tidak ada hakikat batal. Jadi yang kita ambil air sembahyang selama ini itu hanya syariat saja. Itu air sembahyang syariatin saja. Mana air sembahyang hakikatun? Anak sembahyang sangat kan? Mana air sembahyang hakikatun? Itu belum sembahyang lagi, baru ambil air wuduk saja baru. Mana air sembahyang hakikatun? Barang siapa yang tak berjumpa dengan air sembahyang hakikatun, batal sembahyangnya. Batal air sembahyangnya. Bila batal air sembahyang, apa lagi sembahyang? Jangan pandang ringan itu. Kalau nak sembahyang betul-betul. Kalau sekadar nak sembahyang biasa-biasa ni, cuci setakat tangan sajalah sampai buku lali. Tetapi kita nak menghadap Allah SWT, naklah cuci zahir dan batin. Orang siapa nak berhajat, nak menghadap Allah SWT, mesti cuci zahir dan batin. Sekarang ini usahakan batin, zahir pun tak habis cuci. Kita cuci setakat siku saja ya, sampai buku lali saja. Habis yang dalam perut ini Tuhan tak nampak ke? Kotoran dalam perut ini Tuhan tak nampak ke? Kita nak tipu Allah, cuci setakat siku saja, sampai buku lali saja. Tempat lain Allah tak nampak. Itu maknanya selama ni kita buat hanya air sembahyang syariati. Zahir pun tak cuci, macam mana lagi nak cuci yang dalam? Sedangkan berwuduk itu adalah untuk menyuci zahir dan batin. Saya tanya, air sembahyang untuk cuci apa? Zahir dan batin.
Tapi ternyata zahir pun tak cuci. Setakat siku saja sampai buku lali. Syariat pun tuan-tuan tak lepas. Apalagi air sembahyang hakikatun. Baik, kita sambung. Yang ketiga, air sembahyang hakikatun itu ataupun air mutlak itu cirinya suci lagi menyucikan. Barang siapa berjumpa dengan air mutlak ini, dia letak seumpamanya kena tangan air di tangan. Dia boleh masuk sampai ke jantung, sampai ke darah, sampai ke daging. Barang siapa berjumpa dengan air yang mutlak. Dia bukan suci saja, bukan cuci di kulit, tapi menyuci sampai ke darah daging. Barang siapa berjumpa dengan air yang mutlak. Ini yang kita nak belajar. Ini kaedah ilmu hakikat. Air mutlak mesti tak boleh berbau. Mesti tidak bertukar warna. Mesti air yang suci lagi menyucikan. Suci di zahir. Menyucikan, dia boleh masuk sampai ke darah daging. Ini baru sebenar-benar air hakikat. Mana tuan-tuan nak cari air macam tu? Cuba. Barang siapa mengetahui air sembahyang hakikatun, itulah pelajaran mengenal diri. Air wudu itu sebetulnya mengajar kita mengenal diri. Kalau kita faham betul-betul, Allah dan Rasulullah ini bukan memberikan sesuatu yang sia-sia, melainkan mengandungi rahsia yang teramat besar. Barang siapa mengetahui rahsia wudu saja, dia sudah mengenal diri. Bila sudah mengenal diri, dia akan mengenal Allah. Dengan mengambil air wudu saja kita boleh mengenal Allah pada jam ini, pada hari ini, pada masa ini. Kalau betul-betul orang menghayati air sembahyang hakikatun. Dengan anak dia, anak dia budak, dia nak tahu apa ilmu hakikat, apa ilmu syariat. Sebelum kita lontar pertanyaan, saya bagi tahu dulu ya. Ini kaedah ilmu hakikat. Baik, kita sambung lagi. Di mana nak cari air hakikatun yang tidak berbau? Mana? Air hujan ada asid. Air mineral bercampur dengan apa? Dengan batunya, bercampur dengan apanya. Air mutlak ini bukan dari langit dan bukan dari bumi. Air Zam-Zam bukan air mutlak. Air mutlak, air hakikat bukan dari langit dan bukan dari bumi. Nak cari di mana? Ini kita ringkaskan sikit ya, bagi kita tak panjang masa ya. Mana nak cari air yang tidak di langit dan air tidak di bumi? Ini kaedah nak mengaji ilmu hakikat. Saya sambung lagi, saya ringkaskan sikit. Baik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak mencucikan diri aku zahir dan batin. Aku nak mencari air yang mutlak, yang dinamakan air hakikat tu, yang tidak di bumi dan tidak di langit. Dari mana airnya? Tulis. Air mutlak itu artinya air nurani. Air nurani dari hati nurani. Air nurani daripada dalam hati nurani. Air nurani dari hati nurani. Air nurani daripada dalam hati nurani. Kita dah tahu airnya daripada nurani, daripada hati nurani. Persoalannya, di manakah hati nurani? Di manakah hati nurani? Hati nurani bukan berada di dalam dada. Hati nurani bukan berada di luar dada. Ingat. Saya ajar pelan-pelan tetapi mengambil faham. Hati-hati kita yang bernama hati nurani bukan di dalam dada, bukan di luar dada. Hati nurani itu bernama kalbu. Tulis. Hati nurani bernama kalbu. Barang siapa berjumpa dengan kalbu, maka berjumpalah dia dengan air hakikat. Barang siapa mengenal kalbu, berjumpalah dia dengan air sembahyang hakikat. Air suci lagi menyucikan, iaitu dinamakan air mutlak. Di dalam kalbu adanya sabar. Di dalam kalbu adanya taat. Di dalam kalbu adanya ikhlas. Dalam kalbu ada segala-galanya.
di dalam kalbu. Barang siapa berjumpa kalbu, bukan sahaja dia berjumpa air mutlak, bukan sahaja dia berjumpa air sembahyang, dia akan berjumpa dirinya dan dia akan berjumpa Allah dalam kalbu. Air mutlak dalam kalbu, air kasih dalam kalbu, air cinta dalam kalbu, air sabar dalam kalbu, air taat dalam kalbu, air ikhlas dalam kalbu. Segala-galanya ada di dalam kalbu. Apa itu kalbu? Kalbu itulah Allah kata kalbu mukmin baitullah. Tulis, kalbu mukmin baitullah. Allah kata firman-Nya, kalbu mukmin itulah rumahku. Kalbu mukmin baitullah, kalbu mukmin itulah rumahku. Barang siapa masuk dalam rumahku, kamu akan dapati apa yang kamu kehendaki. Tengok dalam rumah kita, ada televisyen, ada peti ais, ada apa lagi, televisyen sampai 2. Tengok ada semua kan dalam rumah ini, cukup. Tetapi sesungguhnya rumah Allah lagi banyak pada rumah ini. Tuan-tuan nak cari apa? Carilah dalam rumah Allah. Barang siapa tak berjumpa rumah Allah, jangan mengaku sabar. Barang siapa tak pernah menjejakkan kaki ke rumah Allah, jangan mengaku ikhlas. Tuan-tuan belum sembahyang, belum puasa, belum pun bersyahadah. Barang siapa belum sampai ke rumah Allah. Hanya di rumah Allah sahaja kita boleh mengaku bersyahadah. Hanya di rumah Allah sahaja kita boleh mengaku engkau Tuhan aku. Hanya rumah Allah sahaja yang boleh kita mengaku sabar dan orang Islam. Hanya dalam rumah Allah. Di manakah rumah Allah itu? Yang bernama kalbu. Dengan belajar ilmu kalbu saja, kita sudah mengenal Allah pada hari ini, pada jam ini. Manakah rumah Allah itu mana? Kalbu mukmin baitullah. Kalbu mukmin itu rumah aku. Barang siapa masuk rumah aku, memang ada aku dalam itu. Takkan aku buat rumah kosong. Di situlah bertakhtanya Allah SWT. Dan siapa nak mengenal Allah, kenalah terlebih dahulu kalbu mukmin baitullah. Mana kalbu? Di mana? Cuba. Kalbu bukan dalam dada. Hati nurani bukan dalam dada. Hati ini hati kasar. Kita kata ingat Allah dalam hati. Hati sekarang ni boleh diderma, derma organ kan. Kita pakai hati orang Cina, hati kita boleh derma kepada orang putih. Hati kita dah pergi ke Jepun dah. Nak ingat Allah macam mana? Hati kita dah pergi Jepun. Kita pula pakai hati orang India. Nak ingat Allah macam mana? Hati orang kafir. Bermaknanya selalu orang kata ingat Allah dalam hati. Sebetul hati tak boleh nak ingat Allah. Kerana hati dah derma, kita derma dah kepada orang lain. Kita ni pakai hati orang putih dah, hati orang Cina dah. Mana hati? Hati ada 2, hati kasar, hati halus. Hati halus bernama nurani, iaitu kalbu. Mana kalbu? Pada siapa tak mengenal kalbu, dia tak boleh nak mengambil air mutlak, tak boleh nak ambil air semayang. Air semayang syariatin bolehlah pakai pipe tu. Tetapi mana air semayang hati kotor? Hanya dalam kalbu. Itu contohnya Nanda ya. Itu air saja. Air mutlak baik. Ni nak cari air mutlak. Apabila kita sudah air suci lagi menyucikan. Air mutlak berada dalam hati nurani. Hati nurani iaitu bernama kalbu. Kalbu itulah air mutlak. Macam mana nak ambil air mutlak macam ni? Masa kita cucu ambil air sembahyang ya, buat yang syariat ni tak apa, syariat ni pakai air pipe. Tapi air mutlak pun kita keluarkan. Air nurani daripada kalbu. Macam mana air nurani nak keluarkan? Baik, masa cucu tangan itu mula-mula ni berkatalah dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, aku nak serahkan tanganku kepadamu ya Allah. Tanganku ini milikmu ya Allah. Ambillah tanganku kembali. Aku nak serah balik ke kampung asalku. Aku tidak bertangan ya Allah. Tangan aku milikmu ya Allah. Ini air mutlak. Ni cuci muka.
Ya Allah, ya Tuhanku, mata daripadamu, penglihatan daripadamu, telinga, pendengaran daripadamu, ya Allah, mulut dan suara daripadamu, ya Allah. Aku nak serahkan segala sifat ini kepada Allah, daripada hujung rambut kepada hujung kaki. Bukan setakat siku sampai buku lali saja. Orang yang ambil air semaya dengan air mutlak ini, bukan siku sampai buku lali saja. Arti air mutlak ini, artinya air penyerahan diri kepada Allah. Air daripada roh, air daripada kalbu. Roh tu kan kalbu, air itu kiasan saja. Kiasan saja air itu artinya penyerahan diri kepada Allah. Aku nak serah bukan setakat tangan, bukan setakat buku lali. Aku nak serah zahir dan batin, termasuk najis aku ni aku nak serah kepada Allah. Ini dikatakan air mutlak, air suci lagi menyucikan. Biarpun tak sentuh dengan air pahit, tapi tetap kita suci zahir dan batin. Macam mana? Aku nak serah diriku kepadamu, ya Allah, zahir dan batin, ya Allah. Suci tidak? Ada tak bau klorin? Ada tak keruh air nurani? Tak ada. Air apa? Air penyerahan diri kepada Allah. Inilah sebenar-benar air mutlak. Air yang kita pahit itu, air sungai itu, air syariatin. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Buat syariat, tak ada hakikat, batal. Kita ambil air syariat. Tak apa, ambil lah air syariat, ambil. Tetapi, jangan lupa. Kita sekalikan dengan air hakikatun. Air mutlak yang hakikatun itu mana? Serah diri kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, ambillah tangan ini aku serah balik padamu, ya Allah. Ambillah mata telinga ni aku nak serah balik padamu, ya Allah. Sehingga tidak lagi terlihat adanya diri. Termasuk najis, termasuk darah, jantung, tulang, berulang. Serah kepada Allah. Mana aku, ya Allah? Ini pengajaran daripada air sembahyang. Ini pengajaran daripada air wuduk yang sebenar. Serah diri kepada Allah. Kiasan cuci tangan setakat lutut itu kiasan saja. Jadi hendaklah dibawa kiasan itu kepada seluruh anggota ini. Cucur dengan air nurani. Mana air nurani? Air penyerahan diri kepada Allah. Dah faham dah air sembahyang? Dah faham air wuduk? Ini sebenar-benar air wuduk. Ini sebenar air wuduk. Air apa? Penyerahan diri kepada Allah. Baru betul ambil air mutlak kan? Air pahit bau klorin. Air sungai warna susu. Cuba air nurani, ada tak warna? Suci lagi menyucikan. Tak tersentuh kulit pun dia boleh masuk sampai ke darah daging, sampai ke jantung kalbu. Cara mana? Cara aku nak pulang balik kepada kampung asalku. Kampung mana? Kampung aku tidak ada. Bila aku tidak ada, siapa yang ada? Bila aku tidak ada, siapa yang ada? Siapa yang ada? Allah. Hanya Allah, 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 Allah. Inilah dikatakan air daripada kalbu mukmin baitul. Apabila kita dah sampai kepada rumah Allah, aku sudah mengenal nyawa, aku sudah mengenal roh. Kalbu itu roh, aku sudah mengenal roh. Baik, siapa yang memandang? Allah. Maknanya yang memandang itu kerana kita ada roh. Kan? Siapa yang mendengar? Yang mendengar itu kerana ada roh. Siapa roh? Allah. Jadi benarlah. Yang melihat siapa? Yang mendengar siapa? Di mana lagi tuan-tuan nak mencari Allah? Tak perlu mencari jauh-jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tiliklah kepada diri kamu sendiri. Jadi lepas ini nak ingat Allah, tak perlu jauh-jauh. Yang melihat siapa? Allah. Payah tak ingat kepada Allah? Saya tanya, Muslimah, payah tak ingat kepada Allah? Macam mana ingat kepada Allah? Melihat siapa? Begitu mudahnya ilmu makrifat ini. Siapa kata ilmu makrifat payah? Ustaz, bagaimana pula orang buta, Ustaz? Itu makanya kita melihat ini bukan dengan mata. Bukan dengan mata. Orang buta. Ni kisah arwah bapak saya. Sahabat dia pegang pokok kelapa. Ni ada muda ni, ada tua ni. Dia tahu. Kemudian ayah saya ni nakal sikit. Dia pergi tambatnya kambing biri-biri di atas tanah kubur. Kan tanah kubur bersih, ada rumput. Orang dulu bela kambing lembu ni, dia tambat atas kubur. Jadi ayah saya pergi tukar tali kambing ni. Dia buh tali lain. Tempat sama ni. Tak, dia tukarnya tali lain. Ya, bubuh. Lepas tu orang buta pun pergi tengok. Dia pegang nak alih ni, nak pindahkan kambing ni. Dia pegang saja tali ni.
Ni binatang mamak ni, dia kata ni tukar dia kata. Dia tahu kambing lain tu. Dia pegang pelungguk, ni binatang mamak ni, ni tukar lembu aku. Dia bahasa Kelantan kan. Dia tahu bahawasanya pegang tali aku, tapi kambing lain tu. Bermakna orang mengenal diri macam ni. Baik, seumpama kita mimpi. Kita mimpi, kita berlari. Betul tak kita mimpi berlari? Pakai tak kaki? Tak pakai. Tapi tetap kita berlari. Baik, kita mimpi tindih dihantu. Kita panggil isteri kita, tolong. Habis suara kita panggil. Ada tak isteri kita sebelah dengar? Betul tak kita memanggil? Bermakna kita memanggil bukan dengan mulut. Kita berlari bukan dengan kaki. Tiba-tiba kita mimpi pergi ke Kuala Lumpur. Sedangkan kita duduk di Singapura. Dah sampai Kuala Lumpur, makan kenduri, jumpa semua. Betul tak kita pergi Singapura? Tapi ada tak pergi dengan kaki? Bermaknanya sebenar-benar diri itu bukan mata yang melihat. Bukan mata ini. Mata hati yang melihat. Bukan kaki ini yang melangkah. Kaki nurani, kaki rohani yang melangkah. Baik. Patung. Ada tak mata? Boleh tak dia melihat? Bermakna bukan mata yang melihat. Yang melihat tu hati. Jadi kalau buta pun tak apa. Yang celik itu Allah. Tuli pun tak apa. Yang mendengar itu Allah. Ini orang belajar makrifat. Jangan duduk tak mata. Bukan mata yang beri penglihatan. Tengok orang mati. Ada tak mata? Orang mati ada tak mata? Boleh nampak tak? Jadi siapa yang melihat? Mata ke? Siapa? Ini cara orang kaedah, orang makrifat berilmu. Dia apa aku dah mata, tapi aku tak nampak. Siapa sebenarnya yang melihat? Yang melihat itu adalah Allah SWT. Ya, lagi apa lagi? Soalan dia. Baik, saya sebetulnya saja nak mengelak daripada itu, tapi dah tanya kena jawab. Sebab banyak orang terkeliru macam ni ya. Dah tanya tetap saya akan jawab. Baik. Air syariatin memang kalau sentuh perempuan lelaki batal. Itu air syariatin. Kalau misal tangan kita orang lelaki yang pegang kita punya kemaluan pun batal kan? Ni tangan. Tapi kalau macam ni tak batal. Kalau macam ni batal. Sedangkan tangan aku, barang sulit aku, kenapa jadi batal? Jadi macam satu ada tak kena di sini. Mana sebetulnya air sembahyang ni? Kenapa tubuh aku sendiri boleh batal? Kalau macam tu masa nak ambil sembahyang, buka skru gantung kat dinding lah. Dah batal sangat. Buka skru gantung. Tubuh aku, mak aku pegang, batal. Ini satu benda yang mana sebetulnya yang batal ini? Sentuh perempuan lelaki batal. Tapi kalau pergi ke Mekah, tak batal pula. Apa sebetulnya? Ini betul soalan. Tapi saya malas nak beritahu. Tapi dah tanya, macam ni. Memang ilmu syariat itu batal. Sebab apa? Dia menggunakan air mana? Air baik. Kita menggunakan air apa? Air nurani. Di dalam kalbu, dalam hati nurani. Jadi, air kalbu itu boleh tak batal? Tak boleh. Ini maknanya orang ilmu hakikat, sentuhan bukan membatalkan air sembahyang. Air sembahyang batal macam ni ya, main macam ni ya, dengan baik. Batalnya air sembahyang ini setelah lupanya ingatan kepada Allah. Ini sebetulnya membatalkan air sembahyang. Tuan-tuan tak tahu apa arti solat. Ya, dah tanya ini kena cerita, kalau tidak keliru macam ni. Dengar ya. Apa arti solat? Nak cerita batal-batal ni kena cerita ni dulu. Apa arti solat? Ingat. Solat itu betul ingat ya. Solat itu artinya menyatakan Allah. Dan nyata tu ingatlah, betul tu. Solat artinya menyatakan Allah. Kalau kita bahasa Melayu kata sembahyang, sembah raja. Sembah raja betul tak kena nyatakan dulu Allah? Kena nyatakan Allah. Baru kita kata ampun tuanku kan. Jadi sembahyang ni sembah ini kena nyata dulu Allah baru sembah. Jadi sebetulnya sembahyang, solat artinya menyatakan Allah. Ingat bahasa ini. Selepas ini tak usah sebut perkataan solat ini mengelirukan kita. Solat menyatakan Allah. Macam mana nak menyatakan Allah? Menyatakan Allah ini bukan hanya 5 waktu. Itu solat fardu. Mana solatul daimun? Mana solatul daim? Solat yang tidak putus mana?
Menyatakan Allah ini biar sampai tidak putus, biarpun kita tidur. Macam nak menyatakan Allah dalam tidur? Macam nak menyatakan Allah dalam buat kira-kira? Nak bagi hilang ingatan kita kepada Allah. Jadi yang batal air semayang itu bila kamu lupa kepada Allah, bukan kerana sentuh perempuan apa tidak. Bukan saja keluar air kencing itu batal air semayang. Apa batal air semayang kalau kencing? Habis dalam perut, Tuhan tak nampak kah? Tuhan nampak tak air kencing dalam perut? Nampak tidak? Kenapa tak batal? Keluar baru batal. Ini sebetulnya ilmu mengaji syariat. Kalau mengaji hakikat, di luar apa air kencing, di dalam apa air kencing. Betul tak? Tapi bila kencing, batal air sembahyang. Boleh tak terima akal? Mesti tuan-tuan sendiri pun ada tanda tanya. Darah dalam daging tak batal. Bila pacat gigit, terkeluar air, batal. Tuhan tak nampak ke darah dalam daging? Bila keluar baru batal. Berak je batal air sembahyang. Habis najis dalam perut, Tuhan tak nampak? Nampak tidak jawab? Tuhan nampak tidak? Kenapa tak batal? Keluar baru batal. Ini ilmu syariatin. Tetapi kita mengaji hakikatun, bukan di situ duduk. Di dalam pun najis, di luar pun najis. Tetapi apabila kita sudah menggunakan air nurani, air hakikatun, najis pun sudah jadi cuci. Sebab apa? Sudah kita serah kepada Allah. Ada tak lagi najis sekarang ni? Sudah ku hantar kepada kampung asal kita. Tak ada. Suci tak kita? Jadi yang menjadikan batal air semayang orang hakikat ini apabila dia lupa kepada Allah. Ini yang membatalkan air semayang. Tapi janganlah pula lepas ni sentuh. Boleh, itu tak boleh. Syariat tetap syariat. Tapi kan saya bagi tahu penjelih kita bukan nak mengaji ilmu syariat. Nak mengaji ilmu apa? Ilmu hakikat. Lepas ni kalau kencing boleh semayalah. Ustaz tuan guru ajar tak batal. Jangan, saya tak bagi tahu. Ya, saya tak campur. Syariat tetap syariat. Ya, kita cerita ni air semayang hakikatun. Air semayang hakikatun tak terbatal dengan sentuh perempuan. Air semayang hakikatun tak terbatal dengan terbuangnya najis. Faham? Tapi air semayang tetap batal. Air syariat ni. Air syariat batal. Ini saya cerita air hakikatun. Air hakikatun tidak akan terbatal selama-lamanya selagi apa? Selagi kita tidak lupa kepada Allah. Kalau lupa, batal. Ini air semayang hakikat. Air semayang syariat, kentut batal, kencing batal, berak batal ya. Jangan campur. Jangan pula, ustaz ni mari mengajar ya. Tak batal air semayang berak. Sudah. Ini saya ada rakam ni. Saya ada rakam. Ya, kita tak bercakap ini ilmu syariat ya. Kita bercakap ilmu hakikatun. Hakikatun tak terbatal. Ya, macam mana nak terbatal? Ya Allah, ya Tuhanku, tangan sudah milikmu ya Allah. Kaki sudah milikmu ya Allah. Penglihatan sudah milikmu ya Allah. Mana lagi aku ya Allah? Mana aku ya Allah? Yang tidur baring pun Engkau ya Allah. Yang jaga pun Engkau ya Allah. Yang makan pun Engkau ya Allah. Yang berjalan pun Engkau ya Allah. Ya Allah, 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 Allah. Mana boleh kita terbatal sebenarnya? Melihat saja buka tidur, melihat pun dah Engkau ya Allah. Ini maksud air sembahyang hakikat tu. Tapi jikalau kita kata apa? Kaya itu aku, batal air sembahyang. Yang sembahyang itu atas taat, atas rajin, atas alimnya aku, batal air sembahyang tu. Aku sujud lama ni, nak tunjuk aku ni apa? Aku ni lebay sangat, batal air sembahyang. Ini batal air sembahyang orang hakikat tu. Aku kaya, ya, aku hebat, aku yang pandai, batal air sembahyang. Ini terbatalnya air sembahyang hakikat tu. Duk nampak aku, batal air sembahyang. Ya, kalau tak nak batal, jangan sampai terlihat adanya diri. Tak batal. Melangkah pun Allah, yang pakai gencu pun Allah, yang pakai bedak pun Allah, 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 baru tak batal air sembahyang. Ya, apa lagi?